5 pekerjaan berisiko tinggi, tapi gaji besar di dunia. Cakap pasal pekerjaan, kebiasaannya kerja yang sering dijadikan standar ukuran quality sesuatu profesion adalah yang melibatkan kumpulan profesional seperti jurutera, doktor dan sebagainya. Ini karena pada persepsi kita kategori kumpulan pekerja ini mempunyai kestabilan karir yang baik untuk jangka masa panjang, mempunyai potensi perkembangan yang jelas dan sudah tentulah pendapatan yang boleh dikatakan lebih daripada mencukupi. Di satu aspek berbeza wujud juga beberapa pekerjaan aneh dan boleh jadi berisiko tinggi yang jarang bermain di mulut kita, tetapi mampu memberikan pendapatan lumayan kepada mereka yang menceburinya. Nomor 1. Tukang tarik kapal terbang. Kita biasa mendengar tentang individu yang bertugas sebagai tukang tarik kereta kan? Siapa pula yang tarik pesawat kalau pinjaman bulanan pesawat tak dilunaskan? Itulah kerja tukang tarik pesawat yang tugasnya sama seperti tukang tarik kereta. Bezanya dia akan tarik pesawat dari tuan punyanya yang culas bayaran bulanan. Prosesnya sama macam tarik kereta. Selepas menerima arahan, seorang tukang tarik pesawat akan mula menjejaki di mana pesawat itu disimpan. Selepas dikenal pasti lokasinya, pesawat itu akan dicuri atau dirampas secara sah oleh tukang tarik dengan bantuan peralatan yang telah disediakan pihak bank. Seterusnya tukang tarik itu sendiri perlu menerbangkan pesawat itu ke lokasi yang ditetapkan. Untuk itu, memang sudah jadi kemestian seorang tukang tarik pesawat profesional biasanya memiliki lesen penerbangan yang luas kelayakannya, karena dia berkemungkinan besar perlu menerbangkan pelbagai jenis pesawat berbeza. Pendapatannya cukup lumayan. Seorang tukang tarik pesawat bekerja bergantung dengan komision. Setiap satu pesawat yang berjaya dikembalikan memberikan pulangan 6% ke 10% komision hasil jualan pesawat itu semula kepada pembeli baru. Nomor 2. Pemburu upahan profesional. Ada 2 kategori pemburu upahan yang wujud di serata dunia. Pertama, mereka yang bergerak secara tidak sah dan melakukan jenayah untuk upah. Yang kedua adalah mereka yang bergerak secara sah di sisi undang-undang, memburu orang lain untuk upah. Bagi pemburu upahan berlesen, mereka bekerja untuk mendapatkan ganjaran yang ditawarkan pemburu individu-individu yang dikehendaki oleh pihak berkuasa. Antara kategori individu yang diburu dalam konteks undang-undang adalah penjenayah, pendatang asing tanpa izin dan individu yang melarikan diri dari ikat jamin. Mereka inilah sasaran utama pemburu upahan. Kini dikenali dengan gelaran profesional pegawai pelaksana ikat jamin atau bail enforcement officer. Risiko kerja ini tinggi tetapi tetap bergantung kepada individu yang diburu mereka. Di negara kita, sistem sebegini bukanlah menjadi amalan biasa walaupun banyak kes melibatkan pemburu upahan tidak diiktiraf dilaporkan berlaku. Tetapi bagi negara yang menerima sistem ini seperti Amerika Syarikat, seorang pemburu upahan memang mampu hidup senang, berbaloi dengan risiko yang perlu dihadapi mereka. Standar kadar upah yang diamalkan ditetapkan di antara 10% ke 20% daripada nilai keseluruhan ikat jamin yang telah disebutkan dalam mahkamah. Lebih tinggi nilai ikat jamin tinggi komision mereka. Nomor 3. Pelagak ngeri. Ketika kita leka menonton film, jarang kita memikirkan nasib individu yang perlu melakukan aksi-aksi bahaya yang menjadi tontonan kita. Seorang pelagak ngeri atau stuntman merupakan karir profesional yang diiktiraf di seluruh dunia, biasanya melibatkan industri perfilman yang jelas memerlukan banyak kemahiran mereka. Sayangnya, jurang pendapatan pelagak ngeri tempatan dengan mereka di Hollywood jauh berbeza. Menurut firma Salary Expert, kadar pendapatan seorang pelagak ngeri tempatan berada pada kadar hampir Rp80.000 setahun atau Rp6,667.000 sebulan.
Tetapi di Hollywood, mereka mampu mencecah sehingga USD 250.000 setahun sekiranya dia berpengalaman dan sudah dikenali ramai. Selain itu, badan yang menyelia pekerja pelagak ngeri Amerika Syarikat turut menetapkan seorang pelagak ngeri layak menerima USD 1.000 untuk kerja penuh sehari. Untuk sesetengah pelagak ngeri yang berpengalaman serta unik karena mempunyai persamaan dengan bintang terkenal dari aspek fisikal, mereka biasanya akan diberikan bayaran pada kadar lebih tinggi disebabkan oleh kelayakan mereka. Untuk sesetengah pelagak ngeri yang berpengalaman serta unik karena mempunyai persamaan dengan bintang terkenal dari aspek fisikal, mereka biasanya akan diberikan bayaran pada kadar lebih tinggi disebabkan oleh kelayakan mereka. Nomor 4. Patung hidup. Mampu tak Anda berdiri pegun dan statik di satu lokasi dalam jangka masa yang panjang? Jika ya, Anda mungkin sesuai untuk berkecimpung dalam bidang karir sebagai patung hidup. Bagaimanapun kesabaran saja tidak memadai. Anda juga harus mempunyai wajah dan figura yang dicari-cari serta sesuai untuk tujuan penganjur acara. Anda juga perlulah bersedia untuk disolekkan agar menyerupai sebuah patung. Walaupun skop kerja yang memerlukan seorang patung hidup tidak ya besar, biasanya berlegar dalam industri fotografi, fashion, peragaan rambut dan beberapa industri lain, pendapatan yang akan dibayar kepada seorang petugas patung hidup agak lumayan. Dianggarkan kadar $100 Amerika Serikat sejam adalah standar minima bayaran yang akan diterima individu yang memenuhi kriteria ditetapkan dan sanggup menahan rasa bosan direnung orang lain untuk beberapa jam. Nomor 5. Pelindung keselamatan. Berbeza dengan pegawai security, seorang pegawai pelindung merupakan individu yang dilantik untuk melindungi seseorang secara lebih intim dan rapat. Karir ini turut ditawarkan di Malaysia, di mana ramai sebenarnya individu dan syarikat yang menawarkan peluang pekerjaan ini kepada mereka yang berkelayakan. Seperti yang kita sudah ketahui, pelindung keselamatan mempunyai tanggung jawab melindungi individu yang menggajikan mereka khasnya apabila melibatkan situasi cemas dan bahaya. Oleh itu, seorang pelindung keselamatan perlu mempunyai pengalaman dalam bidang keselamatan serta mahir seni pertahanan diri, tidak mudah cemas dan melatah. Selain itu, pelindung keselamatan juga biasanya bertindak sebagai pemandu pribadi, jadi lesen memandu biasanya juga merupakan satu keperluan. Gaji pelindung di negara kita tidak tinggi, secara purata berada pada tahap Rm42.000 setahun atau hanya Rm20 sejam. Jauh berbeza di Amerika Syarikat, tahap gajinya lebih baik, mampu mencecah sehingga $75 Amerika Serikat ribu setahun dengan anggaran pendapatan USD 100 sejam. Seorang pelindung biasanya bertugas di antara 8 ke 12 jam sehari, tetapi perlu bersedia sekiranya perkhidmatan mereka diperlukan. Bagi mereka yang bertuah dan terlibat melindungi individu berstatus VIP atau selebriti, pendapatan yang jauh lebih lumayan sekitar 2 ke 3 kali ganda berbanding petugas biasa boleh mereka perolehi, tapi kena bersedia untuk cedera atau sakitlah demi mempertahankan orang lain. Itu sahaja daripada Expert Manpower Media. Jangan lupa subscribe ya.